Baik, sekarang kita nak belajar bagaimana mengira cukai jalan. Cukai jalan yang dikenakan adalah berdasarkan kapasiti enjin. Okey, berdasarkan kapasiti enjin yang digunakan. Pada kebiasaannya, cukai jalan lebih tinggi bagi kenderaan yang lebih tinggi kapasiti enjin dia. Baik, kita tengok contoh yang ke-6. Jadual menunjukkan kadar cukai jalan motosikal di Sabah dan Sarawak. Okey, diberi jadual ni. Encik Chong memiliki sebuah motosikal kegunaan persendirian di Sarawak dengan kapasiti enjin 260 cc. Hitung cukai jalan untuk motosikalnya. Okey, 260 cc terletak dalam banjaran 251 cc hingga 500 cc. Jadi kadar asas yang dikenakan ialah RM30. Jadi cukai jalan motosikal 260 cc ialah RM30. Contoh yang ketujuh. Jadual menunjukkan kadar cukai jalan kereta persendirian di Semenanjung Malaysia. Baik, Alan memiliki 2 buah kereta kegunaan persendirian di Melaka dengan kapasiti enjin masing-masing 859 cc dan 1997 cc. Hitung cukai jalan bagi kedua-dua keretanya. Baik, bagi kereta yang pertama, cukai jalan kereta bagi 859 cc ialah RM20 sebab kita tengok kadar asas RM20 ni ialah untuk kapasiti enjin 1000 cc dan ke bawah. Jadi cukai jalan bagi kereta Alan yang pertama ialah RM20. Manakala cukai jalan bagi keretanya yang kedua, keretanya kapasiti enjin ni ialah 1997 cc. Jadi kita rujuk bahagian sini. Bahagian kapasiti enjin daripada 1801 cc hingga 2000 cc. Baik, jadi kadar asas dia ialah RM280. Okey, kadar asas dia RM280. Kemudian kita kena tambah 50 sen setiap cc yang lebih daripada 1800 cc. Jadi bermakna yang pertama cukai asasnya ialah RM280 ditambah dengan yang baki. Yang baki daripada 1800, maknanya 1997 cc ni tolak dengan yang asas 1800, barulah kita darab dengan 50 sen. Jadi hasilnya bila kita kira dengan kalkulator, maka kita akan dapat RM378.50. Baik, seterusnya bagaimana mengira cukai pintu? Kadar cukai pintu ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan. Okey, pihak berkuasa tempatan berdasarkan lokasi dan jenis hartanah. Baik, formula dia ialah jumlah cukai pintu sama dengan kadar cukai pintu darab dengan nilai tahunan. Okey, apa itu nilai tahunan? Nilai tahunan ni ialah anggaran sewa bulanan darab 12. Katakan sewa bulanan dia ialah 300. Bermakna nilai tahunan dia 300 kali 12 bulan lah. Maka kita akan dapatlah nilai tahunan dia. Okey. Nilai tahunan atau taksiran tahunan merupakan anggaran kasar sewa tahunan yang munasabah dan dijangka akan diperoleh dalam setahun jika disewakan. Okay, contoh yang ke-8. Mariani memiliki sebuah kediaman di Subang Jaya. Dia menerima bil cukai pintu daripada Majlis Perbandaran Subang Jaya. Diberi bahawa nilai tahunan ialah RM6,580. Ini nilai tahunan setelah didarab dengan 12 bulan. Okey, 6,580 dan kadar cukai pintu dia ialah 5%. Hitung cukai pintu yang perlu dibayar oleh Mariani untuk setengah tahun. Okey, setengah tahun maknanya kena bahagi 2 lah Kak Gi.
Okey, bahagi 2 sebab setengah tahun je. Okey, jumlah cukai pintu dia ialah kadar cukai pintu, formula kita tadi kadar cukai pintu darab dengan nilai tahunan. Okey, kadar cukai pintu yang dikenakan ialah 5%, darab dengan nilai tahunan 6,580, maka cukai pintu yang dikenakan setahun ialah RM329. Tapi soalan berkehendakkan untuk setiap setengah tahun, jadi bermakna 329 bahagi 2, maka setiap setengah tahun Mariani kena bayar RM164.50. Sekarang macam mana nak kira cukai tanah? Kadar cukai tanah ditetapkan oleh kerajaan negeri berdasarkan lokasi, saiz dan jenis tanah. Okey, jumlah cukai pintu yang dibayar setiap tahun bergantung kepada kadar cukai tanah setiap unit keluasan. Okey, atas jumlah keluasan tanah yang dimiliki. Okey, formula dia, jumlah cukai tanah sama dengan kadar cukai tanah setiap unit keluasan darab dengan jumlah keluasan tanah. Untuk lebih faham, kita tengok contoh yang ke-9. Encik Hamid memiliki sebuah rumah berkeluasan 130 meter persegi. Diberi bahawa kadar cukai tanah yang dikenakan ialah 43 sen setiap meter persegi. Hitung jumlah cukai tanah yang perlu dibayar oleh Encik Hamid setiap tahun. Okey, formula dia jumlah cukai tanah sama dengan kadar cukai tanah setiap unit keluasan darab dengan jumlah keluasan. Baik, tadi dia kata kadar dia ialah 43 sen, keluasan dia ialah 130 meter persegi. Kemudian hasil darabnya kita akan dapat jumlah cukai yang dikenakan ke atas rumah Encik Hamid ialah RM55.90 untuk setiap tahun, untuk setahun. Baik, seterusnya kita tengok pula bagaimana nak mengira cukai jualan dan perkhidmatan. Kadar cukai jualan untuk barangan adalah berbeza, iaitu 5%, 10% atau kadar-kadar lain bergantung pada barangan yang ditetapkan, manakala cukai perkhidmatan ialah 6%. Okey, berbeza. Cukai jualan dia berbeza-beza, ada kala 5%, ada kala 10%, bergantung kepada barangan. Tapi kalau cukai perkhidmatan ialah 6%. Baik, cuba kita tengok contoh yang ke-10. Sofia menyewa sebuah bilik di Hotel Selesa dengan harga RM240 semalam. Sofia menginap di hotel itu untuk 2 malam. Diberi bahawa hotel itu mengenakan cukai perkhidmatan sebanyak 6%. Hitung cukai perkhidmatan yang perlu dibayar oleh Sofia. Baik, cukai perkhidmatan, formula dia ialah harga yang dikenakan darab 2 ni sebab 2 malam. Kalau semalam darab 1 lah. Kalau 3 malam darab 3. Darab dengan peratus kadar cukai yang dikenakan, iaitu cukai perkhidmatan sebanyak 6%. Jadi cukai perkhidmatan yang perlu dibayar oleh Sofia untuk menginap di Hotel Selesa selama 2 malam ialah RM28.80. Jadi ini cukai perkhidmatan yang dikenakan. Tapi kalau kiranya Sofia perlu membayar sewa hotel untuk 2 malam ialah 240 darab 2 sebab 2 malam. Kemudian tambah cukai perkhidmatan yang dikenakan iaitu RM28.80. Ini kalau dia nak jumlah yang perlu dibayar oleh Sofia selama 2 malam. Tapi kalau kita nak kira cukai perkhidmatan yang perlu dibayar oleh Sofia ialah RM28.80 sahaja.